Okey, tepat jam pukul jam saya dah pukul 11. Kita mulakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam transformasi murid-murid tahun 6 Alamanda, 6 Amarilis dan 6 Anggerik. Hari ini kita berjumpa lagi minggu ke-5 persekolahan. Okey. Kita dah jumpa 3 kali. Pastikan kamu siapkan kerja sekolah saya 3 kali juga. Siapa yang belum buat langsung kerja sekolah saya, cikgu mohon kamu bukalah Google Classroom dan cuba buat sikit-sikit ya. Kalau tak ada printer macam cikgu cakap tadi, kalau tak ada printer, tak nak print pun tak apa, salin dalam buku latihan, tangkap gambar dan hantar pada saya di Google Classroom. Okay, kalau ada masalah untuk login Google Classroom, boleh maklumkan pada saya. Kalau tak nak salin dalam buku latihan, boleh print. Kalau tak nak print, boleh edit terus file tu. Edit dalam file tu kemudian hantar terus menggunakan laptop dan sebagainya. Okey murid-murid, hari ini seperti yang kamu dapat lihat, kita akan teruskan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Masih lagi dalam topik yang pertama iaitu pengaturcaraan. Baik, siapa yang baru masuk? Terima kasih yang baru masuk. Makin lama makin susut ya kehadiran. Mungkin tengah-tengah nanti baru ramai balik orang. Okey, hari pertama 100 tak muat-muat orang kan? Hari kedua dah turun. Okey, hari ketiga, ni perjumpaan ketiga lagi turun. Okey, cikgu harap lepas ni penuh balik. Okey. Yang belum isi link kehadiran, pastikan kamu isi kehadiran di ruangan sembang. Klik dekat tempat chat tu. Klik chat. Kawan-kawan dah tolong cikgu pastekan ruangan link kehadiran. Tolong jangan sembang. Sebab apa? Sebab bila cikgu semak kerja kamu, ada murid yang masih confuse antara aktiviti harian dengan set arahan atau cara komputer. Ni dua benda yang berbeza. Aktiviti harian contoh cikgu ingat tak cikgu buat video yang cikgu beli minuman dalam tin menggunakan mesin minuman layan diri tu. Yang dekat sekolah tu. Okey, itu ialah langkah aktiviti harian. Okey, itu ialah langkah aktiviti harian. Tetapi atur cara komputer bagi sesebuah perkakasan itu lain. Ada yang buat jawapan sama. Aktiviti harian sama dengan set atur cara komputer bagi mesin. Salah. Set atur cara bagi mesin basuh. Kalau kamu rajin buat rujukan di dalam buku teks, tak suruh beli buku rujukan lain pun kan. Tengok dalam buku teks saja muka surat. Sekejap cik tengok muka surat 15. Okey, muka surat 15 tak nampak. Ni, alah hilang. Hilang. Okey, muka surat 15. Boleh tengoklah buku teks muka surat 15. Mesin basuh elektronik. Baik. Nombor 1 kesan berat muatan. Okey, nombor 1 kesan berat muatan. Nombor 2 tentukan cara basuhan. Nombor 3 mulakan basuhan dan nombor 4 tamatkan basuhan. Itu saja atur cara komputer dalam mesin basuh. Ada yang salah. Okey. Baik, hari ni kita nak belajar apa? Masih lagi unit 1 pengaturcaraan, ya, standard kandungan memahami pengaturcaraan. Standard pembelajaran hari ini kita nak belajar arahan-arahan tambahan. Okey, arahan-arahan tambahan. Cikgu, muka surat berapa cikgu? Muka surat 15. Okey, hari ni kita nak belajar arahan-arahan tambahan. Yang ada dalam atur cara komputer bagi sesebuah perkakasan. Baik, mari kita lihat. Ni dia penambahan atur cara dalam penambahan arahan dalam atur cara komputer. Baik, kita tengok, kita rujuk buku teks muka surat 14. Buku teks ada kan? Okey, kalau tak ada buku teks boleh buka kat sini. Tengok cikgu buka Google Classroom. Okey, cikgu buka. Ni 6 Alamanda. Mana 6 Alamanda? Tak nampak. Okey ni, 6 Alamanda. Classwork. Ini buku teks. Okey. Okey. Yang tak ada buku teks, mari kita lihat apa yang ada dalam buku teks. Kenapa tak buka nama Marilis?
Nanti cikgu buka nama memory list. Ni kan bergabung. Okey, yang ini. Penambahan arahan dalam atur cara komputer. Baik, saya besarkan. Nampak tak? Ataupun kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu sendirilah. Okey, penambahan arahan dalam atur cara rajah berikut menunjukkan peralatan digital beserta fungsi asas peralatan tersebut. Ya, ini ialah arahan dalam atur cara komputer yang ada di dalam mesin basuh. Komputer yang ada dalam mesin basuh dipanggil komputer. Komputer apa? Krik, 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 krik. Halo, komputer apa? Benam. Komputer benam. Terima kasih Kalisha. Komputer benam. Dia tulis kat ruangan chat. Komputer benam. Sebab apa? Sebab dia memang dah terbenam di dalam mesin basuh itu. Kamu nampak ada komputer ke dalam mesin basuh? Dekat mesin basuh tu? Tak ada kan? Tapi telah dimasukkan ke dalam mesin basuh tersebut. Baik, nombor 1. Apa dia arahan? Atur cara dalam mesin basuh tu. Okey. Yang pertama sekali dia kesan berat muatan. Okey. Bila dia dah kesan berat muatan, dia tentukan cara basuhan. Bila kita klik cara basuhan, kita nak speed lah. Tak naklah tunggu yang normal ni sampai 30 minit. Kita nak speed mungkin 15 minit saja. Okey, bila kita dah tentukan cara basuhan, mesin menerima arahan. Oh, dia nak 15 minit. Nampak? Itu arahan atur cara dalam mesin basuh. Yang ketiga, mulakan basuhan. Bila saya pengguna, saya tekan start, mesin akan terima arahan untuk mulakan basuhan. Dia akan basuh. Dia masukkan air, dia dibilas, dibuang dan sebagainya. Kemudian akhir sekali tamatkan basuhan. Baik, hari ini kita nak belajar apa? Hari ini kita nak belajar arahan tambahan yang kamu boleh masukkan dalam mesin basuh itu. Contohnya, okey. Contohnya kita boleh tengok dalam muka surat ni. Ni dia. Ni. Siapa pernah timbang berat badan sendiri? Guna mesin penimbang digital. Digital. Yes, digital tu maknanya ada digital. Kalau analog tu yang ada weighing scale yang apa? Meter tu kan. Itu bukan digital. Okey, yang digital bila kamu letak kaki kamu ke atas dia keluar nombor. Itu kita panggil digital. Okey. Ada dua-dua. Okey, wah selalu timbang berat badan ni. Berat badan meningkat ke menurun musim PKP ni? Menurun. Stres kerja banyak ke apa? Turun sikit. Okey, turun sikit. Okey. Okey, tengok ya. Ini arahan dalam atur cara sebuah alat. Nombor 1, kesan beban. Nombor 2, kira jisim. Nombor 3, paparkan jisim dalam unit kilogram. Kilogram lah. Takkan dia nak letak gram pula. Okey, dia biasanya kita buat kilogram. Baik. Ini arahan dalam atur cara sebuah alat penimbang digital setelah dibuat penambahan arahan. Ini dia improvise. Daripada weighing scale yang digital tu, dia buat penambahbaikan. Dia inovasikan. Okey, pertama sekali dia terima ketinggian pengguna. Okey, ini weighing scale yang special. Dia sukat ketinggian kamu dulu. Lepas tu baru dia kesan beban. Baru dia kira kamu punya berat. Kemudian dia kesan ada orang letak kat ada orang pijak weighing scale tu dan kemudian dia kira berapa jisim dalam unit kilogram. Yang keempat, dia bagi tahu jisim dalam bentuk audio. Ini arahan tambahan. Selalunya dekat shopping mall lah ada ni. Tak ada, kita dekat rumah kita tak simpan yang canggih sangat macam ni. Tapi ini adalah satu contoh arahan tambahan yang ada dalam mesin penimbang digital. Okey, dia bagi tahu jisim dalam bentuk audio. Dia mungkin dikeluarkan suara 63.4 kilogram. Contoh.
Okey. Seterusnya, dia dah ada tinggi, dia dah ada berat, dia kirakan BMI. Tahu BMI apa? Tak. Tak tahu? Tak. Okey, Tak. tak tahu, nanti lepas ni kamu boleh Google lah BMI tu apa. Apa body measurement index, saya tak pasti yang tepat. Tapi dia akan kirakan sama ada kamu punya tinggi dengan kamu punya berat seimbang. Ada orang dia tinggi tapi berat dia tak cukup, maknanya dia kurus, kurus macam tu. Ada orang dia rendah tapi berat dia lebih, maknanya BMI dia tak seimbang. Nampak, maknanya dia obese. Adi. Jangan cakap orang kan. Okey, maknanya dia obese. So apa yang dia perlu buat? Dia kena bersenam, dia kena makan makanan yang sihat dan sebagainya. Jadi dia tahulah, oh maknanya dia ni obese. Kalau siapa yang slim tu, maknanya kalau slim yang sihat tu okey lah. Kalau terlalu Directional Movement Index, DMI. macam mana? Directional Movement Index. Tu directional D pula, movement index. Okay, thank you Chris. Chris ke tu? Ya. Okey, dia kirakan BMI. Tengok seimbang ke tak seimbang kamu punya ketinggian dengan kamu punya berat badan. Okey, itu arahan tambahan dalam mesin penimbang digital. Seterusnya, okey, nyalakan lampu kuning jika skor BMI kurang dari 18.5. Maknanya, kalau 18.5, dia punya color warna kuning. Dia yang bestnya antara 18.5 hingga 24.9. Nyalakan lampu hijau. Tadi lampu kuning, yang ni lampu hijau pula. Sekiranya skor BMI adalah antara 18.5 hingga 24.9. Maknanya dia ngam-ngam lah, cun lah macam tu. Okay? Ketinggian dengan berat dia cun. Okay? Kalau kuning tu maknanya kurang. Sama ada dia kena makan lebih sikit untuk bagi seimbang ketinggian dengan berat dia. Okey, nyalakan lampu merah jika skor BMI melebihi 25. Maknanya dia obes. Dia kena buat sesuatu dengan dia punya berat badan. Baik, itu adalah arahan dalam atur cara sebuah alat penimbang digital yang kita boleh jadikan contoh. Apakah itu arahan tambahan dalam atur cara? Tadi kita cerita pasal mesin basuh, yang ini kita cerita pasal mesin penimbang digital. Selalu ada kat rumah tapi tak terfikir. Okey, selalu ada kat rumah tapi kita tak terfikir apakah arahan. Yang sembang kenapa? Saya ada six pack, tak ada kaitan dengan TMK yang kita nak belajar hari ini, pengaturcaraan ya. Saya nasihatkan sekali lagi, sila fokus dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Memandangkan kita punya PKP, kita norma baru, jadi saya tak ada depan awak, jadi awak kena disiplinkan diri awak. Okey, kalau awak nak belajar bersungguh-sungguh, awak duduk dengan sopan, ya, duduk di meja baca ataupun di tempat yang selesa, bukan baring, sambil baring tengok Cikgu Ermi mengajar di Google Meet, bukan sambil terlentang ke, menerap ke, duduk betul-betul, duduk dengan tertib. Adab menuntut ilmu kan, kita belajar kan, adab menuntut ilmu macam mana, duduk elok-elok, pakai pakaian yang sopan, okey? Dan dengar apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, yang tidak ada kaitan dengan TMK kita hold dulu. Nanti kita nak sembang, kita sembang. Okey. Sekarang kita fokus. Baik. Ini adalah arahan tambahan yang dicadangkan. Arahan tambahan yang merah-merah ni. Okey, ini merah-merah ni adalah arahan tambahan yang kita boleh masukkan dalam penimbang digital, mesin penimbang digital. Baik, sekarang kita dah pergi tadi kan senarai penambahan atur cara dalam peralatan tersebut. Baik, boleh tak kamu berfikir di luar kotak sedikit? Apakah atur cara tambahan ataupun arahan tambahan yang kamu boleh masukkan dalam mesin basuh ni? Selain daripada kesan berat muatan, tentukan cara basuhan. Nombor 3, mulakan basuhan. Nombor 4, tamatkan basuhan. Apakah arahan tambahan yang boleh kamu cipta untuk mesin basuh Letak elektronik nombor. ini?
Letak dynamo. Mengeringkan baju. Keringkan baju terus. Lagi? Apa lagi? Boleh guna untuk mesin. Tambahan. Apa dia arahan tambahan? Apa dia arahan tambahan? Jenama. Basuh G. Jenama tu bukan arahan tambahan. Arahan tambahan apa yang kamu nak tambah? Contohnya bila kamu masuk kain. Katalah kamu punya mesin basuh ni 7 kilogram aja boleh masuk. Tapi kamu masuk melebihi 7 kilogram. Contohnya 8 kilogram. Bila mesin tu kesan berat muatan lebih daripada 7 kilogram, maknanya ada lebih 1 kilogram, mesin itu akan bersuara. Bunyi tit tit tit. Exit limit contoh ataupun yes bunyi macam Fahim cakap bunyi tit 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 itu ialah arahan tambahan. Jelas? Bukan jenama, bukan letak dynamo ke tu bukan. Arahan tambahan dia ialah membunyikan ya. Ya. Cikgu Ilmi. Ya. Kenapa? Nisa Hasana? Cikgu Ilmi hari ni lawa lah. Ini Cikgu Liza ni bukan Nisa Hasanah ni. Ni recording Bye. Okay. Okay itu arahan tambahan. Arahan tambahan dia ialah bila kita masuk lebih muatan, mesin tu akan bunyi macam Fahim cakap. Tit, 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 tit. Okay. Arahan tambahan yang pertama, okay, siapa ada kertas dengan pensel boleh salin. Nanti ni saya nak suruh buat ni dalam buku latihan. Salin dulu. Sebelum nombor 1 tu, kesan berat muatan. Nombor 2, arahan tambahan. Arahan tambahan. Nombor 2, mesin akan berbunyi tit tit. Tulislah T-E-E-T, T-E-E-T. Tit tit sekiranya lebih muatan. Itu arahan tambahan. Tarikh apa dulu? Tarikh. Apa dia? Tarikh. Tarikh hari ni lah yang 17 hari bulan 2. Cikgu yang nombor 2 tadi apa? Okey, nombor 2 arahan tambahan. Okey, nanti awak tulis dulu nombor 2 tu apa, tepi dia ada kurungan arahan tambahan. Awak tulis dalam kurungan arahan tambahan. Okey, nombor 2 arahan tambahan dia ialah membunyikan tit tit. Sekejap ya. Tit tit apabila muatan lebih dari 7 kilogram. Dalam kurungan arahan tambahan. Okey, saya ada letak dekat ruangan komen. Macam tu cara awak tulis nanti. Okay. Assuming ataupun kita mengagakkan, kita mengandaikan mesin basuh ini berat maksimum dia ialah 7 kilogram. Jadi sekiranya kita masuk baju lebih daripada 7 kilogram contohnya, maka arahan tambahan dia ialah akan bunyi tit, tit, tit. Bermakna lebihan muatan. Okey. Baik, arahan tambahan yang kedua membunyikan tit-tit apabila muatan lebih dari 7 kilogram. Baik, awak boleh rujuk jawapan saya di ruangan chat. Okey, yang baru masuk tadi 50 lebih, ni dah 70 lebih. Okey, yang baru masuk. Yes, thank you, Mafi. Thank you. Yang baru masuk isi link kehadiran. Ramai kawan yang tolong paste kan. Okey. Kawan yang tolong paste kan link kehadiran. Okey, kita dah cerita pasal nombor 1, kita dah masukkan arahan tambahan. Okey, bila dah masuk arahan tambahan, mesin tu dah bunyi titik-titik. Ya. Yang nombor 1 tadi apa? Kesan berat muatan. Okey. Kesan berat muatan. Nombor 2 tadi ialah yang cikgu type tadi kan. So tolong seorang copy paste nombor 2. Dah. Okay, thank you. Bagus, pandai. Okay, nombor 3.
Nombor 3, bila dah ada arahan tambahan titik-titik, lepas tu nombor 3 apa? Ada cadangan tak? Selain bunyi-bunyi tu lagi, ada cadangan tak? Mana murid-murid saya ni? Tunggu jawapan cikgu ke? Bercakap. Kita kan sekolah transformasi TS 25. Kenalah berani bercakap di hadapan walaupun kita bukan di hadapan. Kita dalam talian. Okey, siapa yang berani? Chris, ada jawapan Chris? Apa arahan tambahan ni untuk mesin basuh kita ni? Cuba kamu bayangkan kamu ni seorang yang mencipta mesin basuh pada abad yang ke mana? Pada masa akan datang. Okey, kamu ni nak cipta mesin basuh ni pada masa akan datang. Cipta satu yang belum ada dekat pasaran, contoh. Kalau apa dia ada macam satu app kamu boleh install, nanti dia habis dia dah basuh, dia akan tick kalau orang tak datang untuk ambil pakaian tu, dia akan send notification kepada phone dia. Wah, ini lagi advance ni. Ini lagi advance. Okey, itu yang Chris punya tu bila dah tamat basuhan, betul? Bila dah tamat basuhan, okey, arahan tambahan yang selepas tamat basuhan, yang ke berapa? Yang keempat. Yang ketiga. Bukan. Tamat basuhan tu nombor 4. Tadi kita dah masuk nombor 2. Nombor 1, lepas tu ada arahan tambahan nombor 2, tentukan cara basuhan nombor 3, nombor 4 mulakan basuhan, nombor 5 tamatkan basuhan. Maknanya nombor 6 lah lepas daripada tamatkan basuhan. Cikgu boleh terima jawapan Chris tu. Maknanya dia send notification pada handphone. Tengok bising Jopi ni. Shopee. Laptop. Dengar Dia kan. Okey, maknanya maksud Chris tu ialah menghantar notifikasi ke telefon pintar. Tulis. Nombor apa? Nombor 6. Arahan tambahan ya, menghantar notifikasi ke telefon pintar pengguna. Contohlah owner pengguna. Dalam kurungan arahan tambahan. Ada lagi tak arahan tambahan? Akila ada cadangan arahan tambahan? Fahim ada Fahim? Tak ada cikgu. Tak ada. Cubalah. Saya. Ya, Fahim, silakan. Kalau kita tak tentukan cara basuhan, nanti mesin basuh tu bunyi tik, lepas tu dia ada tunjuk dekat skrin tu macam suruh tekan nak set berapa masa dia semua. Itu dah masuk dalam tentukan cara basuhan. Biasanya kalau tentukan cara basuhan kita dah pilih kan. Kita nak mood apa, masa apa. Selain daripada tu. Wafi? Ada jawapan lain? Wafi nak tunggu jawapan je. Cikgu nombor 3 apa? Nombor 3 tu tentukan cara basuhan. Ingat tak tadi kita ada slot-slot kan arahan tambahan? Kita ada slot kan arahan tambahan. Sekejap ya. Sekejap ya. Saya presenting a window. Okey, nampak tak whiteboard saya? Nampak. Okey. Okey, nombor 1 tadi apa? Bacakan. Kesan berat muatan. Kesan berat muatan. Nombor 2. Membunyikan Membunyikan titik apabila
apabila muatan muatan lebih lebih dari 7 kg. 7 kilogram. Okey. Nombor 3, kejap ya. Tentukan Okey. cara basuhan. Tentukan Cara cara basuhan. cara basuhan. Okey. Dan nombor 4, tamatkan basuhan. Nombor 5 apa tadi saya terangkan? Bukan muatkan dulu ke? Bukan muatkan basuhan dulu ke? Ya, tentukan cara basuhan. Ya, kesan berat muatan dulu. Basuhan. Kesan berat muatan, bunyikan. Nombor 3, tentukan cara basuhan. Nombor 4, mulakan basuhan. Sorry. Mulakan basuhan. Nombor 5, Cikgu. ya. Nombor 1 tu muatan. Mautan. Apa dia? Nombor 1 tu mautan. Terbalik dah. Muatan. Oh, pandai je cari salah cikgu ya. Nombor 6. Nombor 6 apa tadi? Siapa yang bagi cadangan tadi? Fahim. Chris. Ya. Hantar notifikasi ke telefon pintar pengguna. Siapa yang jawab tu? Najla. Terima kasih Najla. Maknanya disalin dah tu. Menghantar notifikasi ke telefon pintar pengguna. Okey. Ini adalah arahan tambahan. Okey, arahan tambahan. Cikgu. Ya. Ada ke orang dia nak tentukan cara basuhan, dia guna phone je. Boleh juga. Itu advance sikit lah. Nanti orang pelik, apa hal pula TMK ni belajar mesin basuh. Sebenarnya kita nak belajar atur cara yang ada dalam komputer tu, yang sebenarnya kamu tak nampak. Okey. Baik, ini adalah arahan tambahannya. Ada highlighter tak? Tak ada Cikgu pun baru jumpa ni tadi. Okey, mempunyai ni arahan tambahan satu, warna merah. Ini arahan satu lagi arahan tambahan pun warna merah. Okey, jadi macam ni lah arahan tambahan yang cikgu nak kamu buat nanti. Okey, hari ni kita nak belajar arahan tambahan saja. Janji kamu faham apa maksud arahan tambahan. Arahan tambahan bukan yang kamu buat. Nombor 1, tekan start. Nombor 2, masukkan sabun. Nombor 3, masukkan air. Nombor 4, apa lagi? Tekan butang start. Nombor 5, tunggu sehingga kain siap dicuci dan untuk dijemur. Dijemur ataupun dikeringkan. Itu bukan. Itu ialah aktiviti kamu. Tapi set atur cara ataupun set atur cara komputer yang ada dalam mesin basuh ni, dia punya arahan lain. Cuba kamu tengok balik kerja yang kamu hantar pada cikgu. Cuba kamu tengok balik. Betul tak cara kamu jawab? Baik, inilah jawapan yang cikgu nak. Siapa dah salin ataupun print screen dulu ke, ataupun kamu salin siap-siap. Nanti bila latihan terus. Yang arahan tambahan ni buat warna merah macam cikgu buat yang kat atas ni. Ya, yang macam cikgu buat. Yang tadi tu. Yang gambar mesin basuh tadi. Kan? Okey. Seterusnya. Okey. Senaraikan penambahan atur cara dalam peralatan tersebut. Okey. Tadi mesin basuh. Yang sekarang ni mesin dah. Periuk nasi digital. Periuk nasi digital. Tak kira lah Nokza ke Philips ke apa-apalah. Digital. Ada yang tak sempat salin. Ada yang tak sempat salin. Sekejap ya. Cikgu, tajuk apa? Tajuk apa?
Tajuk kita ialah 1.5 penambahan arahan dalam atur cara. Saya tulis kat sini ya. Tajuk kita hari ini ialah 1.5 penambahan bahan arahan dalam atur cara. Itu tajuk kita ya. Tarikh macam biasa 17 hari bulan 2 2021. Hari jangan lupa tulis hari Rabu. Gelak keri cikgu tulis semua. Okey, siapa yang tak sempat salin sila salin ataupun ambil handphone cepat tangkap gambar ni. Dah tangkap gambar. Tangkap gambar. Print screen. Screenshot pun boleh. Classroom dah. Classwork Google Classroom. Sabar. Belum lagi. Itu dah advance lagi. Fahim, sabar. Okey? Sabar. Okey, dah siap, dah screenshot. Dah tangkap gambar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 macam jual barang dekat Facebook pula. Okey? Dah. Lagi satu je. Dah. Cepat. Dah cikgu. Dah, okey. Okey, Maya Emilia. Lama tak nampak awak ni Maya. Dah. Okey dah. Dah cikgu. Jangan ponting TMK ya Maya. Ya cikgu. Okey dah. Okey, stop presenting. Okey. Seterusnya, pasal ni pula. Periuk nasi. Siapa pula nak cuba ni? Saya nak semua orang participate. Saya. Okey, silakan. Apakah itu? Apakah dia? Okey. Nombor 1, kesan berat muatan. Nombor 2, tentukan masa untuk memasak. Nombor 3, memulakan alat pemanas. Nombor 4, matikan alat pemanas. Baik, apakah arahan tambahan yang kamu boleh cipta? Saya. Dalam mesin lagi, dalam periuk nasi digital yang cikgu paparkan ni. Kalau nasi dah siap, nanti bila nasi dah siap kita boleh setkan lagu. Bila nasi dah siap lagu. Nasi dah siap, boleh setkan lagu. Ten. Oh, keluar lagu gitu, tenteng-tenteng gitu? Boleh juga, tapi lagu tu kita nak tulis apa? Tenteng-tenteng ke? Lagu ringtone pun. Okey, nombor 1, kesan berat muatan. Masukkan lauk. Boleh masukkan lauk? Boleh. Macam mana tu? Jadi nasi apa tu? Periuk nasi saya. Boleh buat nasi lemak. Ya, okey. Itu nasi lemak tu periuk nasi biasa pun boleh buat kan? Okey, ini apa lagi kita nak tambah? Kepada periuk nasi digital, nanti awak boleh jual awak punya periuk nasi digital tu dengan harga yang premium. Kenapa premium? Oh, sebab dia ada suara. Bila kata gini-gini dia akan keluar macam ni. Bila kata macam ni dia akan keluar macam ni. Tentukan cara memasak. Cara memasak. Masak tanpa wayar cikgu. Masak tanpa wayar? What? Bateri ke? Mungkin. Boleh guna power bank macam tu. Bluetooth. Power Boleh bank. guna phone untuk setkan dia punya tu. Bluetooth. Oh, Bluetooth untuk masak nasi. Okey, tekan masak nasi. Bluetooth untuk masak nasi. Pakai remote. Tapi macam mana dia nak basuh beras dia? Letak dia punya tu. Tak apa, boleh je tu. Sekarang pun orang semakin semua nak mudah kan. Okey, nombor 1, kesan berat muatan. Nombor 2 apa dia? Berat masa dia. wireless. Waktu tentukan masa tu kita guna phone je. Sebab Okeylah, tadi ada yang jawab tadi. Cikgu, arahan tambahan tu kalau dah di H tu boleh tulis. Apa ni cikgu nak tanya yang 2 arahan tambahan tu kalau di H tu apa? Tulis boleh tak kalau tak nak buat kurungan tu? Kena buat kurungan. Sebab dalam kurungan tu ialah arahan tambahan. Arahan tambahan itu yang saya nak. Apa arahan tambahan yang awak letak dalam mesin basuh? Apakah arahan tambahan yang awak letak
letak dalam periuk nasi digital. Itu yang saya nak. Kena buat dalam bracket. Arahan tambahan. Tentukan cara memasak. Yang atas tu kena salin ke, boleh salin dekat dalam buku latihan supaya nanti saya akan bagi lagi kerja untuk awak buatkan, untuk awak jadikan rujukan supaya awak tak terpesong dari landasan. Okey. Okey. Periuk nasi digital. Ya. Apa mesin basuh saya kan, dia kalau dah siap nanti dia ada keluar lagu. Keluar lagu. Lagu apa? Dia lagu macam lagu ABC tapi dia punya tu lagu je. Lagu je. Chris mungkin dia boleh rekod suara dia. Bila mesin dia dah habis siap basuh, dia masukkan suara dia dalam mesin tu. Okey. Kesan berat muatan nombor 2, tentukan cara basuhan. Cara memasak tadi. Ada yang bagi tahu. Okey, mungkinlah dekat periuk nasi digital sekarang kan canggih-canggih. Boleh masak kek, boleh masak ikan steam. Boleh masak nasi minyak. Boleh masak boleh masak ayam Kenny Rogers. Betul. Kan periuk nasi sekarang kan canggih-canggih. Okey, betul lah tu cikgu. Terimalah jawapan kawan kamu. Jawapan dia ialah tentukan cara memasak. Okey, dalam kurungan buat arahan tambahan. Dalam kurungan arahan tambahan. Ya. Okey, ni yang tadi. Ini periuk nasi digital yang bawah. Whiteboard. Microsoft Whiteboard. Okey, periuk nasi digital. Okey, nombor 3 apa dia? Lepas tentukan cara memasak. Lepas tu tentukan masa untuk memasak. Okey, seterusnya nombor 4. Ada lagi tak cadangan arahan tambahan? Dia lagi banyak lagi bagus. Apa lagi? Wafi, bagilah cadangan arahan tambahan. Selangor fans ni nama apa ni? Apa guna email Selangor fans ni? Irfan. Irfan. Cikgu lupa nama awak. Irfan. Selangor fans pula dah. Mana email MOE awak? Dia tiba-tiba hilang dekat komputer. Tiba-tiba hilang Wow. Wow. Tiba-tiba hilang. Okey, tak apa. Tiba-tiba adakan balik Selangor fans. Sebagaimana awak tiba-tiba hilangkan dia, pastikan awak tiba-tiba adakan balik email MOE dekat laptop tu. Okey, nombor 4 apa dia? Lekas. Saya nak tunjuk cara awak buat tugasan di Google Classroom. Wafi, joget-joget nanti Wafi. Joget apa tu? K-pop lah tu. Tentukan masa untuk memasak. Nombor 4 apa dia? Tengok dalam buku teks muka surat 15. Mulakan alat pemanas. Tentukan suhu yang sesuai. What? Tentukan suhu yang sesuai. What? Bolehlah tentukan suhu yang sesuai. Ni dalam kurungan tulis arahan tambahan. Wafi, pastikan awak salin jangan nak joget-joget kerja tak siap Nanti cikgu masuk dalam kamera ni tangkap awak nanti. Masuk depan komputer awak sekarang. Cikgu, jawapan saya tadi kalau dah siap yang keluar lagu tu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau awak ada jawapan yang lebih bagus ataupun awak ada idea yang lebih menarik, masukkan aja dekat tempat ruangan yang betul lah. Janganlah awak letak bila dah siap dia keluar bunyi dekat handphone, awak pergi letak tu nombor 2 padahal tu dah siap nombor bawah lah. Tak Fahim? Faham. Cikgu nombor 1 apa? Okey, tengok dekat whiteboard yang saya tulis ni. Nombor 1 apa? Periuk nasi digital ni. Ni. Periuk nasi digital. Okey, dah tentukan suhu yang sesuai. Nombor 5 apa dia?
Nombor 5 apa dia? Yang ada lagu tu. Mulakan alat pemanas. Kita ikut buku teks balik. Dan nombor 6, matikan alat pemanas. Ada arahan tambahan nak tambah? Bila dah siap tu takkan kita macam tu je. Masa ni kita nak bagi tahu. Lagu lah. Dia akan letak lagu dia. Apa ayat yang sesuai ni? Bila periuk nasi digital sudah habis Bermasak. apabila dia akan mengeluarkan lagu. Wah, periuk off sendiri. Faiz Namir, periuk off sendiri. Okey juga. Periuk off sendiri. Matikan alat pemanas. Periuk off sendiri. Ya. Periuk off sendiri. Automatic off. Habis dia tu ke? Automatic off Matikan. Alat bukan matikan. Alat pemanas dimatikan. Yeah. Matikan secara automatik. Okey, yang atas ni apa arahan tambahan? Bunyi tadi. Siapa jawab bunyi tadi? Bunyi Saya. apa? Bunyi apa? Bunyi Itu belum malu ke? Bunyi orang jerit ke? Macam tu. lah tak bunyi lagu. Bunyi lagu. Bunyi suara Google cikgu. Bunyi suara Google. Suara Google. Bunyi apa? Alexa ke nak lagu? Bunyi tik dah juga. Cikgu bunyi lagu. Ayah Pak Ali makan petai. Tidak. Dia bunyi macam Itu lagu apa? Nursery rhymes. Okey, tak apalah. Awak letaklah kat situ kalau awak ada idea nak tajuk lagu apa. Lagu Awi ke? Yo. Arahan tambahan 88 ke? Lagu hutang. Bunyi lagu hutang. Tulis itu arahan tambahan. Yang ini yang saya nak Yang ini jawapan yang saya nak. Awak kena letak apa? Letak. Cikgu, boleh Ya. pilih lagu yang mana? Satu nak. Boleh ikut suka hati awak. Okey. Baik. Saya dah bagi nota ni. Salin. Kita ada beberapa minit lagi sebelum saya proceed dengan kelas yang seterusnya. Pastikan awak salin. Yang ada Dah. Okey dah. Belum. Dah. Cakap belum tu buat. Yang cakap belum tu buat. Betul tu Fahim. Okay, saya try copy and paste dekat ruangan chat. New cikgu. Awak copy dekat chat tu, lepas tu awak pergi paste kat tempat lain untuk memudahkan awak salin nanti. Dia ambil screenshot lagi banyak. Habis salin dah. Screenshot lagi biasa. Okey, dah ya? Dah. Okey dah, baik. Sekarang tugasan awak minggu ini. No? Eh? Apa no? Salah. Cikgu, kadang-kadang kan bensin basuh tu dia keluar lagu Coffin Dance. Ni Fahim ke? Gambar Fahim menari ke? Menari zapin? Gambar saya waktu kecil. Komelnya. Okey. Sekarang saya tunjukkan pada awak tugasan yang saya berikan. Untuk Sekejap ya. kerja sekolah ke? Ya, kerja sekolah. Tugasan untuk minggu ini. Bye. Tugasan untuk minggu ini. Baik, tengok ya. Ini 6 halaman dah. Kita pergi nak amal rilis kan. Sekarang Fahim marah. 6 rilis tak tunjuk. Okey. Okey, pergi dekat 6 amal rilis dekat classwork. Ini paparan cikgu. Kalau paparan awak dekat atas ni, view your work. Ada kat sini. Tak ada klik ni, tak ada. Paparan awak, view your work. Okey, klik dekat view your work. Dia akan keluar ni. Tugasan yang awak belum siap. Ni tugasan, pastikan awak dah siap 3 sahaja tugasan TMK dari minggu pertama kita jumpa, minggu ketiga dan minggu kelima kita jumpa. Kita ganjil, minggu ganjil kita akan berjumpa untuk TMK. Okey, sekejap ya, 17 hari bulan 1, tekan. Ada orang dah turn in. Siapa yang turn in ni? Dan, wait, cepatnya. Betul ke awak buat ni? Okey, sebelum tu, tengok dulu. Okey, sebelum tu tengok dulu. Salin dan jawab
di dalam buku tulis TMK. Soalan nombor 1. Dengar dulu. Soalan nombor 1. Nanti kan awak tertanya-tanya. Baik, dengar dulu. Apa caranya yang boleh bantu. Okey, soalan nombor 1. Nyatakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh perkakasan berikut. Nombor A. Langkah-langkah dia, pendingin hawa. Awak boleh cek muka surat 15. Pendingin hawa ada. Langkah-langkah mungkin awak boleh salin balik. B. Jam penggera digital. Tahu tak jam penggera digital ni apa? Tak mesin basuh. Dia macam Ha. Apple Watch. Alam. Tahu alam? Alam. Awak bangun pagi kering, awak pun nak rambut-rambut tutup alam. Alam penggera digital. Tapi dia digital, bukan yang ada jarum tu, dia digital. Dia macam dia tak ada jarum pun. Dia macam yang keluar nombor. Ya. Betul. Yang nombor ya. Okey. Itu ialah jam penggera digital. Juga ada di muka surat 15. Dengar Dengar. Muka surat 15. Ada murid kan tak apa-apa jawapan di manalah korang cari jawapan tu. Dah ada dalam buku teks sebenarnya. Rajin tak rajin aja nak selak. Ya. Okey, soalan nombor 2. Cadangkan arahan tambahan. Tadi atur cara kamu kena letak dekat jawapan nombor 1. Nombor 2 ada arahan tambahan. Kamu kena slot in arahan tambahan macam cikgu buat tadi. Dalam kurungan arahan tambahan, dalam kurungan arahan tambahan. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Adik ada turn in satu. that's the beauty of it. Fahim dah tarik balik. Hantar. Salah hantar. Okey, salah hantar. Okey bagi murid yang pakai handphone, kamu boleh buat macam ni. Kamu dah siap contoh saya tunjukkan cara macam mana kamu nak hantarkan tugasan dalam Google Classroom. Bila kamu dah salin dalam buku teks, buku tulis, kamu salin soalan 1. Salin nombor 2, soalan 2. Salin dah siap semua, kamu dah siap ni nak hantar kat cikgu macam mana? Tak payah hantar kat WhatsApp tak payah hantar kat Telegram sebab cikgu ada banyak group, nanti cikgu takut tertinggal. Okey, hantar dekat Google Classroom. Cara dia macam mana? Sekejap. Cikgu, kita boleh beritahu sebab kita pernah buat. Kita guna handphone. Chris nak tunjukkan? Yup. Okey, boleh Chris. Tolong Chris tunjukkan. Okay. Saya stop presenting. Saya dah tahulah. Okey. Okey, tengok cara Chris buat menggunakan telefon bimbit. Okey, Chris keluar dulu Chris. Keluar dulu. Pergi dekat classes. Pergi dekat Google Classroom. Okey, slow. Saya tahu awak dah mahir. Okey, ni 6 Amaryllis. Baik, second kita pilih class work. Ni dekat sini classwork. Okey, pergi dekat classwork. Okey. Lagi? Dekat atas. Dekat ni tiga belum buat lagi. Okey Chris, nampak tak ada orang dalam kotak kat atas tu? Ya. Ada atas kali. Okey, 6 Amaryllis, lepas tu ada gambar kotak, lepas tu ada gambar orang, ikon orang. Dekat sebelah atas. Tak nampak. 6 Amaryllis, nampak TMK 6 Amaryllis? Okey. Nampak ni, assign tu murid-murid, maknanya cikgu dah bagi kerja tapi belum buat. Okey, Chris, tunjukkan saya satu contoh nombor tugasan 17 hari bulan 2 tu. Klik dekat situ. Okey, ni. Okey, contoh Chris, klik dekat cara kita nak hantar saya dah tangkap gambar ni. Ni ada dekat bawah. Dekat bawah tu ada arrow macam V tu, So tekan kamu boleh situ. add attachment. Yes. Add attachment kamu tangkap Yes. gambar. Yes, Ataupun add select gambar. attachment. Okey, So add attachment. Klik. Okay. Take photo take ataupun photo. Okey, good. ataupun Take photo. Okey, Chris, take photo, any photo. Take one. Okay, biasa ni Tangkap gambar muka Chris. Tangkap gambar, yes. Take photo. Macam ni, cantik-cantik okey, macam ni. Cikgu pun boleh baca. Okey, klik tick tu. Okey, sekejap ya. Okay, tengah loading Cikgu, waktu ni lama lah. Ya. Kenapa? Okay, so Okey, soalan nampak tak? Dia handy. Okey, sekarang dia dah masukkan gambar ke dalam Google Classroom dan kemudian hand in. Tekan hand in, Chris. Hand Pasti- in.
Okey, tekan lagi sekali hand in. Nampak dia 2 kali dia tanya hand in ya. Jadi awak kena tekan 2 kali hand in. Okey, sekarang Chris dah submit satu assignment. Satu tugasan yang saya bagi. Okey, nampak? Okey, kalau Chris nak tarik balik macam Unsubmit. unsubmit. Okey? Unsubmit balik. Okey, jelas tak semua? Jadi sama juga kalau awak hantar dekat WhatsApp pun macam tu juga. Awak tangkap gambar lepas tu awak hantar kat WhatsApp. Sama juga konsep dia macam awak hantar dekat Google Classroom. Cumanya dekat Google Classroom, okey. Cumanya dekat Google Classroom awak akan nampak macam ni. Bahagian cikgu nanti, cikgu nak menilai nanti, cikgu akan nampak. Okey, cikgu akan nampak ni grades ni. Kamu tak ada grades ni, cikgu je ada. Okey, cikgu dah bagi 3 tugasan. Berapa orang lagi yang belum buat? Masya-Allah ramainya yang belum buat. Imran Shah, dia dah buat 5. Bagus ni Imran Shah ni. Ya, nanti dia buat satu lagi akan keluar. Semua 3-3 dah complete. Pastikan kamu siap semua tugasan yang cikgu Hari ni bagi. kita hantar semua tugasan. Okey, Chris, pastikan kamu hantar tugasan sebab nanti cikgu nak buat penilaian adalah berdasarkan kerja sekolah yang cikgu bagi, kehadiran dan participation kamu dalam kelas dan sebagainya. Jadi cikgu nak bantu kamu ni. Kamu kena bantu diri sendiri. Kalau kamu tak nak bantu diri sendiri, macam mana cikgu nak bantu kamu? Faham tak? Faham cikgu? Okey, pastikan kamu siap kerja yang cikgu bagi. Kalau ada masalah boleh PM saya. Saya rasa semua murid ada nombor telefon saya. Boleh PM. Kalau cikgu kebetulan cikgu tengah tengok handphone, bolehlah cikgu jawab dengan segera. Kalau tidak, tunggulah beberapa minit ataupun sampai cikgu tengok handphone lah. Okey. Ada soalan tak? Nope. Ada. Clean interior. Apakah soalan itu? Cikgu yang muka surat 15 kena buat yang mana? Muka surat 15 tak perlu buat. Tapi jawapan untuk soalan yang saya tanya dalam Google Classroom tadi kan, pasal pendingin hawa dengan jam penggera digital, jawapan dia ada di muka surat 15. Soalan satu, jawapan dia ada di muka surat 15. Buku teks. Okey? Ada soalan lagi tak? Cikgu dah. Pastikan kamu isi link kehadiran ya. Link kehadiran. Macam mana? Gambar mesin basuh dengan periuk tu. Gambar mesin basuh dengan periuk. Itu nak siapa yang dah catat? Siapa yang dah catat boleh tulis dulu lah. Buat yang tu dulu lepas tu baru. Lukis ke cikgu? Tak payah lukis. Tak payah lukis. Okey? Cikgu kalau lukis okey ke? Lukis lagi dah bagus. Ya ke Chris nak lukis? Kita tengok tutorial dalam YouTube. Nangis. Ada lagi? Cikgu. Ya. Kan kalau kita nak buka aircon kan guna remote kan? Kalau remote kita nak kencangkan apa? Remote bahasa Melayu apa ya? Cikgu pun Kita translate sekejap je. remote. Alat pengawal. Alat kawalan jauh. Pandai. Alat kawalan jauh. Lost word lah cikgu ni. Alat kawalan jauh. Betul, pandai. Dia tanya dia jawab. Lagi? Ada lagi soalan? Tak ada? Faham tak kita belajar apa hari ni? Rap. Kita belajar apa hari ni? Klik. Belajar. Penambahan arahan dalam acara. Kita belajar penambahan arahan dalam atur cara yang ada dalam perkakasan harian kita. Mesin basuh, periuk nasi, penggera digital, aircon ataupun pendingin hawa. Sebenarnya ada banyak lagi lah. Tapi kita fokus pada yang itu dulu. Nanti kamu dah mahir, mungkin kamu satu hari nanti kamu boleh keluarkan satu produk yang berdaya inovasi. Kamu ingat balik yang kamu dah belajar TMK. Apakah arahan tambahan yang kamu nak masukkan dalam perkakasan tersebut untuk kamu jual perkakasan itu dengan harga yang premium berbanding dengan brand-brand yang lain yang ada di pasaran. Okay.
Okey. Semua orang dah subscribe ke Cikgu Amy punya channel ni ke? Mana Ataupun saya tahu. belum lagi? Mana saya tahu. Chris nak promote cikgu punya YouTube ke? Shout out, weh, shout out Cikgu. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita sampai di sini saja. Nanti kita jumpa lagi dua minggu yang akan datang untuk TMK. Okey? Minggu depan kamu RBT, minggu lagi satu kamu TMK. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tag saya, boleh chat dengan saya di Google Classroom. Siapa yang tak boleh nak login Google Classroom tu, cikgu harap sangat kamu tolonglah cari masa, fixkan kamu punya laptop tu untuk mudahkan kamu buat tugasan yang cikgu bagi. Tak susah sebenarnya, senang aja. Sama ada kamu nak tangkap gambar hantar macam Chris tadi, ataupun kamu nak buat terus dalam laptop dan sebagainya. Ikut mana-mana yang kamu senang lah. Kalau rasa nak print boleh print, kalau rasa nak apa jua cara, tapi hantar di dalam Google Classroom. Cikgu harap dan cikgu mohon semoga semuanya dipermudahkan. Kalau ada masalah tolong bagi tahu cikgu. Kalau cikgu boleh selesaikan, cikgu akan bantu. Kalau cikgu tak boleh nak bantu, cikgu akan tanya orang lain untuk dapatkan jawapan. Okey, jangan diam saja. Siapa yang diam, cikgu tak tahu apa masalah kamu. Jadi kamu kena cakap, bagi tahu cikgu apa masalah. Cikgu tak boleh login. Okey, kenapa tak boleh login? Kamu guna handphone ke, kamu guna laptop? Mungkin ada account kamu terswitch dan sebagainya. Ya? Dah siap. Dah siap dah? Dah. Oh ya, cepatnya. Angkat gambar cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Hari ni punya kerja kita settle hari ni. Besok kita dah boleh relax dan boleh fokus pada subjek esok. Itu cara dia. Hari ni kamu belajar 2 subjek je. Jadi 2 subjek tu ada kerja, kamu settlekan cepat-cepat supaya tak bertimbun-timbun kerja. Jadi hujung minggu kamu boleh relax, tenangkan fikiran. Okey. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja. Ada masalah boleh tag saya. Okey. Jumpa lagi 2 minggu akan datang. Okey. Cikgu. Ya. Yang Google Classroom tu, yang pengaturaan tu tak boleh buka. Nombor 1 Okay, Okey, sebab cikgu dah tutup. Nanti cikgu buka balik, okey? okay. Nanti kita end session ni, nanti cikgu buka terus. Nanti awak boleh terus buat lah. Okey. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye, cikgu. Waalaikumsalam. Bye, cikgu. Cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Bye.